Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Oke tuan-tuan dan bapak semua, satu berita mengejutkan, satu berita tergempar yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini, khas untuk pengikut-pengikut, pengundi, dan semua yang setia kepada Muhyiddin Yassin, setia kepada Presiden PAS, dan juga penyokong Perikatan Nasional. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, isu hangat hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua subscriber dan kepada semua yang menonton video ini yang menyambut Hari Natal. Oke, baik tonton dan bapak semua. Satu isu hangat saya nak kongsi hari ini. 15 adun angkat sumpah. Saya bertanya-tanya tonton dan bapak. Siapa 15 adun ini? Siapakah 15 adun ini yang mengangkat sumpah? Setelah saya melihat berita ini bertajuk 15 adun Perlis angkat sumpah. Dan adakah 15 adun yang mengangkat sumpah ini daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, ataupun Barisan Nasional, ataupun sebagainya? Oke, berita sepenuhnya. Seramai 15 ahli Dewan Undangan Negeri adun Perlis, termasuk 14 daripada Perikatan Nasional. Maknanya 14 adun mengangkat sumpah adalah daripada Perikatan Nasional. PN yang dianggotai PAS dan Bersatu menerajui DUN selepas merampas Perlis daripada Kerajaan Barisan Nasional yang mentadbir selama 65 tahun. Maknanya pada waktu sebelum ini, selama 65 tahun ataupun beberapa tempoh sebelum itu, Perlis ditakluki oleh ataupun ditadbir oleh Barisan Nasional. Dan kenyataan hari ini yang menyatakan PN yang dianggotai, kita tahu PN memang dianggotai oleh parti agama Islam yaitu PAS dan Bersatu yang menerajui DUN selepas merampas Perlis daripada kerajaan BN. Adun Sanglang yang juga Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli mendahului senarai 15 adun yang mengangkat sumpah sebelum diakhiri Wakil Tunggal Pembangkang Gan Ailing yang juga adun Indera Kayangan. Selain Muhammad Syukri, adun Perikatan Nasional yang terdiri daripada Ridzuan Hashim, daripada Guar Sanji, Izizam Ibrahim Titi Tinggi, Haziq Ashraf Dun daripada Berseri, Saad Seman daripada Cuping, Wan Badariah Wan Saad Mata Air, Muhammad Azmir Azizan Santan, Fakrul Anwar Ismail dari Bintong, dan Datin Marzita Mansor dari Sena. Adun lain yang turut mengangkat sumpah adalah Abu Bakar Hamzah dari Kuala Perlis, Asrul Amran Abdul Jalil Kayang, Megat Hashirat Hasan dari Pauh, Wan Zikri Afhar Ishak dari Tambun Tulang, dan Razali Saad dari Simpang 4. Jadi itu adalah senarai yang mengangkat sumpah, dan 14 daripada Perikatan Nasional, 14 adun Perlis, termasuklah 14 ini adalah daripada Parti Perikatan Nasional. Berita ini sudah pasti gembira untuk Muhyiddin Yassin. Oke, sebelum itu kita teruskan tajuk berita hari ini, 15 adun Perlis yang mengangkat sumpah. Berita ini bertarik pada 19 Desember, tetapi saya tetap ingin berkongsi isu hangat hari ini. Walaupun pentadbiran negeri dan persekutuan berbeza, apa yang penting saya akan menjadi semak dan imbang bagi memastikan agenda negeri dan juga rakyat dapat diteruskan selain menjadi penghubung kepada kerajaan pusat. Sementara itu adalah kenyataan daripada Ailing yang juga naib pengurusi Majlis Pimpinan PKR Perlis berkata, beliau melihat perkembangan berlaku ini agak drastik dan sedaya upaya membawa suara rakyat meskipun terpaksa berseorangan di blok pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, berita hari ini 15 adun Perlis mengangkat sumpah dan 14 daripada Perikatan Nasional. Jadi kita boleh assume ataupun mungkin kita boleh letak tajuk berita hari ini 14 lagi kerusi baru untuk Perikatan Nasional. Adakah Tun Mahathir terdedah ataupun disyaki ada penyakit baru? Saya berpikir satu tajuk berita hari ini yang sangat
membuat saya tergerak untuk berkongsi dengan kamu. Kenyataan daripada Dr. Mahathir. Khawatir kemampuan Anwar urus negara. Apa pendapat Anda, tuan-tuan dan puan semua? Mahathir rupanya selama ini menyimpan di dalam hati beliau bahwa beliau masih mungkin ada yang tak puas hati dengan Anwar, masih menyimpan sesuatu terhadap bekas anak muridnya itu. Dr. Mahathir membuat kenyataan pendedahan yang mengejutkan pada hari ini, di mana beliau khawatir kemampuan Anwar mengurus negara. Kenapa? Adakah beliau melihat kelemahan Anwar sebagai ahli politik yang veteran, lebih lama daripada Anwar Ibrahim? Tetapi kita tahu Anwar Ibrahim juga seorang ahli politik pemimpin yang memang mempunyai potensi berkepemimpinan. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini. Oke, baik. Kenyataan daripada Dr. Mahathir. Khawatir kemampuan Anwar mengurus negara. Kalau bagi tuan-tuan dan puan semua, saudara-saudari semua, apa komen Anda? Kalau kamu tanya saya tak setuju. Sebab saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim memang mempunyai satu ciri-ciri kepemimpinan yang baik untuk menjadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim berupaya memimpin Malaysia selaku Perdana Menteri untuk berdepan krisis kemelesetan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik. Bekas Perdana Menteri dua kali Malaysia itu khawatir dengan kemampuan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghasilkan strategi kaedah terbaik untuk keluar daripada krisis, apatah lagi fokus pengurusi Pakatan Harapan itu dilihat tertumpu kepada usaha mengekalkan jumlah sokongan di Dewan Rakyat. Dr. Mahathir berkata, ia terbukti berdasarkan prestasi Anwar ketika berada dalam kerajaan lebih 20 tahun lalu dan mendakwa bekas timbalannya dalam kabinet ketika itu tidak dapat menangani masalah ketika menjadi pemangku Perdana Menteri pada tahun 1997. Selain itu juga beliau mendakwa Anwar Ibrahim yang juga selaku Menteri Keuangan pada hari ini gagal untuk mencari jalan penyelesaian apabila krisis keuangan melanda dan lebih rela mengikut pendapat tabung kewangan antarabangsa dan Bank Dunia yang berlaku menyebabkan Malaysia muflis. Tapi kita tahu mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai perancangan beliau tersendiri. Lain orang, lain cara. Lain pemimpin, lain cara. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah kamu setuju dengan kenyataan daripada Dr. Mahathir setakat ini? Bagi saya, kita beri masa kepada Perdana Menteri Malaysia baharu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita beri masa untuk membina semula Malaysia, membangunkan semula Malaysia, khususnya dari segi ekonomi. Pada masa, menurut Mahathir, pada masa beliau menjadi Perdana Menteri, beliau pergi bercuti selama 2 bulan. Dan semasa beliau cuti, Anwar sebagai TPM pada ketika itu diberi tanggung jawab sebagai pemangku Perdana Menteri. Tetapi nampak dia tak dapat menangani masalah. Itu cerita 20 tahun lalu, kita tak boleh samakan dengan hari ini, bagi saya. Selepas itu pula, berlaku krisis keuangan yang mana ringgit Malaysia pun turun nilainya. Pada masa itu Anwar juga menjadi Menteri Keuangan. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan hujah ini, saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi sejarah beliau menjadi Menteri Keuangan. Beliau pernah diiktiraf sebagai mendapat pengiktirafan daripada Menteri Keuangan, sebagai Menteri Keuangan mendapat pengiktirafan daripada Bank Dunia kalau saya tak silap, ataupun beberapa lagi pengiktirafan yang beliau terima daripada Asia juga. Kalau Anda tahu tentang itu, Anda boleh komen di bawah, kita boleh bertukar pendapat. Menurut Mahathir, beliau tidak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menangani masalah pada hari ini. Katanya, cara beliau menangani masalah kejatuhan nilai ringgit itu dengan mengikuti pendapat IMF dan Bank Dunia. Saya berpendapat kalau kita ikut IMF dan Bank Dunia, kita akan jadi muflis dan kita tak dapat laksanakan dasar ekonomi negara menurut Tun Mahathir. Tetapi Anwar tak ada cadangan yang lain selain daripada mengikuti IMF dan Bank Dunia. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya pandangannya sama ada Anwar memiliki keupayaan untuk menakodai Malaysia berdepan cabaran kemelesetan ekonomi. Dr. Mahathir berkata jika dibenarkan Anwar berkuasa dan melaksanakan dasarnya, beliau yakin negara tidak akan dapat menangani masalah krisis keuangan ketika krisis berkenaan.
Tapi saya berpikir setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan juga menjadi Menteri Kewangan Malaysia, perlahan-lahan beliau telah mengorek sesuatu ataupun isu yang berkenaan dengan RM600 bilion, syarikat perjudian. Jadi tak tahulah siapa yang kena, tapi saya cakap saja syarikat perjudian dan juga isu RM600 bilion. Itu saya rasa itu salah satu usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk perlahan-lahan memberikan kepercayaan kepada rakyat, dan saya pasti beliau akan dapat mengurus negara dengan baik. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya.